equal dV. dV. So kalau tak ingat, bagi SVA tu, kalau ke bawah nak dapatkan A, awak mesti ambil daripada V. Nak dapatkan V, mesti ambil dari S. So S ni normal lah. So untuk V dia akan start dengan ds dt. So nanti sampai dekat A dia akan ambil dv dt. Okay, so kat situ kita tahu dia punya function adalah change of velocity ni. Change D ni biasanya kita kata change of. So change of velocity with time. Okay, so dia macam biasalah, dia ada uniform acceleration, non-uniform acceleration. Dengan 3 istilah kat sini dengan satu lagi instantaneous ni. Okay, so dia ada apa kita panggil pecutan seragam, tak seragam dengan seketika. Ini dia punya terms dia ni seketika. Yang ada instantaneous ni maksudnya seketika ni bila dia bagi t equal berapa. Dia akan bagilah t equal 2, t equal 3. Maksudnya pada masa tersebut sahaja. Okay, so untuk graf biasanya dia macam terbalik. Kalau awak nak refer A, kita akan pakai graf V. So cikgu ambil graf yang curve lah untuk senang baca tangent. Kalau graf straight line nanti tangent awak tak ada pula. Okay, so kalau graf V nanti samalah, konsep dia sama je. Kalau awak tahu pasal tangent, awak boleh jawab soalan ni. Dia mesti ada 3 bentuk tangent kat sini. Okay, so tangent yang pertama, yang atas kali ni kita panggil dv dt equal to berapa? 0. Okay, so apa terms yang kita boleh kata kat sini? Ayat lain dia A equal to 0. So pecutan sifar. Pecutan sifar maksudnya dia tak ada pecutan, inilah pecutannya sifar lah, dia tidak memecut. Okay, tapi kat sini kita kata velocity, so maximum velocity. Maksudnya dia berada pada hal laju yang maksimum tapi pecutan sifar. So nanti kita kena check lah soalan tu guna terms yang mana. Dia guna zero acceleration ataupun maximum velocity. Dua-dua ni akan diwakili oleh dv dt equal to 0. Okay, so sama case untuk yang next ni, kat sini A more ke less? Kalau tangent negatif, less than 0. So kat sini kita panggil dia sekejap . Deceleration dan okay, so kalau tangent awak negatif, so A awak less than 0. Tangent negatif ni maksudnya kecerunan kita ni macam turun tangga ni. Okay, so kita panggil deceleration, nyah pecutan. Dan satu lagi A kita positif. Yang ni kita panggil acceleration lah. Okay, so kena ingat ni adalah graf V. So semasa graf awak tadi dia punya sini bentuk dia sini naik. Apa maksud graf ni naik? Lepas tu dia ada turun. Kalau V kita panggil apa? Kalau sini kita kata pecut, kemudian statik ataupun tak memecut, dan kemudian dia start nyah pecutan. Dia dah kurangkan pecutan dia. Okey, dari segi hal laju awak kena kata bahagian ni hal laju positif, hal laju berkurang. Ataupun kita akan guna istilah dia zarah bergerak ke kanan. Particle move to right. Lepas tu kat sini dia maksimum
then dia move to left. Yang nampak dia turun ni kita kena kata dia move to left. Dia bergerak ke kiri. Okey, itu dari segi graf Okey, so awak tengok soalan ni, cikgu nak ambil dia punya V ni. So V equal 4T minus T square. Okay, then dia kata describe and determine the instantaneous acceleration of a swing. Okay, so dia nak kita ambil T starting. Biasanya T kita start daripada 0 to kat sini sampai 5 5 ke 6 ni. Okay, so awak tengok kat sini, awak ada V. So untuk buat graf dia, sebab kalau awak nak describe, awak kena buat graf ataupun line number itu So kalau kita nak describe dengan graf, kita kena buat apa itu? First kali tengok graf ni kuadratik negatif. So awak dah tahu dah graf dia mesti graf yang masam tu Okay, so buat jadual. Okay, dan graf kita sekarang kita memang nak V against T. Okay, so T awak starting 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so V boleh kira lah kat sini V dapat berapa kat sini? Dapat 3. Okay, ni 0 kan? Lepas tu? 3. 3 lagi? 4 ke? 4 teacher. Okay, lagi? So dapat 3. Okay, dapat 3. Lepas tu dapat 0. Lepas tu dapat berapa yang last ni? Negatif? Negative 5. Okay, negatif 5. Tengoklah kalau range dia bagi sampai 5. Tapi textbook ni dia lukis sampai 6 Okay, so kita tengok graf ni sama ada hari tu cikgu dah kata first time hari tu memang cikgu ajar buat jadual. So untuk second time kalau awak mahir kuadratik, awak boleh consider beberapa perkara itu shape, masam. Lepas tu x intercept. Lepas tu y intercept. Lepas tu awak boleh cari maksimum or minimum point. Kalau awak tak nak buat jadual, untuk kes seterusnya ni, awak kena mahir kuadratik yang ni. Dia punya shape, dah tahu shape negatif. X-intercept ni boleh guna mode equation tu. Mode EQN. Guna degree tu. Ataupun awak tengok je kalau dia punya kuadratik ni simple, boleh terus factorize. Contoh untuk kes ni, cikgu factorizekan 4T minus T square ni awak buat dia equal to 0. Sebab X-intercept maksudnya Y dia 0. Okay, so kita factorize T, kita akan dapat 4 minus T. So kita akan dapat T equal 0, T equal 4. So inilah X-intercept kita. Kalau kita guna kuadratik pun kita akan dapat X1 0, X2 4. Okay, Y-intercept ni kita tengok huruf C. Kat sini A, B, C awak A negative 1, B awak 4, C awak 0. So C 0. Okay, maximum minimum point ni patutnya guna completing the square. Kalau awak belajar kuadratik dulu. Lepas tu bila awak belajar differentiation, actually maximum minimum point ni boleh guna D something, D apa. So untuk kes ni dV dt. Maximum point tadi ingat balik yang graf kita dekat bahagian atas ni, yang cikgu tanda atas maksimum tu, tangent dia 0. So dV dt equal to 0. Bila awak ambil huruf V tadi, awak differentiatekan dia, awak akan dapat 4 minus 2t. Okay, so 4 equal to t. 4 over 2 equal t. So t awak equal 2.
So bila T equal to, kita cari koordinat lagi satu lah. Biasa kita X dengan Y. Sekarang T ni koordinat dia huruf X. So nak cari Y tu adalah V. So V equal, ganti dekat function dia 4 times 2 minus 2 square. So awak akan dapat 4. Tapi kalau buat jadual kita akan nampak kat sini lah. Kita akan nampak dekat jadual ada partner 2 dengan 4. So dia maximum point. Okay, so terpulang maksudnya nak buat jadual ke nak lukis ikut graf, ikut konsep kuadratik. So nanti awak boleh pilih. Sebab jadual tu biasanya tak wajib Ni kuadratik Sebab kebanyakan soalan kuadratik tapi ada times dia bagi kubik. Kadang-kadang dia T ni power dia 3. Okay, so sekarang cikgu akan buat dia punya graf. Okay, so graf dia, awak tahu graf dia tak ada negatif untuk T. Dan tengok dia ada number paling besar kalau cikgu tengok dekat bahagian kuadratik dulu Cikgu tak tengok jadual, cikgu tengok kuadratik. Okay, shape negatif, y-intercept 0. So sini starting dia y-intercept 0. So negatif. Dia akan sentuh dekat satu lagi tempat, number dia T equal to 4. So cikgu buat je pusing and stop. Okay, so maximum point ni kat sini 4. Okay, x intercept 0 and 4. Sini T Okay, lepas tu kalau awak tak tahu pun sekali dia punya tengah ni, ini adalah axis of symmetry. So mestilah 2, separuh. Ataupun kita dah tahu koordinat tadi 2 dengan 4. So 4 kat sini. Okay. Ini dah memadai tapi kita kena ingatlah kalau dia bagi T awak sampai 5. So awak kena kira untuk T5 T equal 5. So V equal 4 times 5 minus 5 square. Awak akan dapat negative 5. Okay, so 5 tambah 1. Letakkan titik sikit. Graf tu mesti sampai lah. Okay, so kena label untuk yang last ni. Okay, ini kita kata dah dapat full mark untuk graf. Walaupun awak tak plot, kalau perasan dekat jadual ni ada 0, 0. Okay, ada plotting dia. 1 dengan 3 ni macam tak ada. 1 dengan 3 tak ada, tak diplot. So tak ada masalah kat situ. Sebab dia in between je. Okay, tapi kalau awak rasa nak plot satu-satu pun tak ada masalah. Okay, boleh faham tak maksud cikgu? Faham. Okay, so awak tengok kat situ, dia kata tadi describe. Okay, kalau nak describe, awak kena describe lah apa cerita yang ada dekat graf awak ni. Okay, so dia punya describing dia tu awak kena cakap. Okay, so biasanya kita akan tengok 3 benda. Yang pertama, curve yang macam ni. Lepas tu tengok yang warna hijau ni. Kemudian tengok yang warna biru Okay, ada 3 tempat yang kena awak describe. Yang pertama, awak nak describe untuk yang warna kuning, awak boleh kata timing dia antara 0 to 2. Tak boleh letak equal. Kenapa tak boleh letak equal? Kenapa awak tak boleh letak equal dekat sini? 0 boleh, tapi dekat 2 ni tak boleh letak equal. Dekat 2 boleh letak less than saja. Sebab 2 ni ada warna hijau tu. Dekat 2 tu ada warna hijau. Dia ada nilai dia sendiri. So, in between T more and equal to 0, less than 2, kita kata, kita tahu gradient dia tadi, kita tak lukis gradient. Tapi kita tahu gradient dia positif. Gradient positif bermaksud apa tadi? A awak positif.
Boleh ke tak ni? Graf ni tadi macam ni gradient, kita panggil dv dt. Kita panggil juga dia A, so positif. Okay, so cikgu hanya tulis A positif. Apa maksud A positif? V ataupun velocity increase. So increasing. Okay, so ni statement pertama. Dalam masa T0 hingga 2, pecutan positif, halaju meningkat. Halaju meningkat. Awak nampak halaju dia semakin meningkat sampai ke 4. Okay, so yang kedua kena sebut tentang warna hijau. So itu statement dia hanya T equal to sahaja. Okay, awak tahu masa tu kat sini tangent awak dah 0. Bila tangent awak 0, pecutan awak sifar. Tangent 0 bermaksud halaju maksimum. Okay, so boleh kata A awak 0, velocity is maximum. Kalau graf awak senyum, nanti awak kena kata velocity awak minimum. Okay, dan yang terakhir awak tengok graf yang warna biru tu. Okay, kita boleh terus sebut T more and equal. Tak payah equal. T more than 2. Sebab graf ni kemungkinan lebih daripada 5 saat. Boleh je 6 saat, 7 saat. So T more than 2. Awak tahu dia punya kecerunan nanti kat sini. dv dt kita less than 0. So A kita less than 0. So A less than 0. So velocity decreasing. Okay, tu je lah kat situ cerita dia. Okay, next. Okay, next kita tengok page yang seterusnya. Yang ni cikgu kita tengok. Kita nak tengok macam mana nak kira total distance. Okay, total distance ni biasanya kita akan refer graph S. Sebab S ni awak tahu dia adalah displacement, dia adalah jarak. Jarak. Okay, kita nak kira jarak kan. Okay, so bila awak nak kira jarak, awak boleh guna line number. Ataupun graph. Okay, so line number dengan graph ni kita dah belajar buat dia. So cikgu. Okay, so awak tengok terus line number ni. Okay, cara nak kira dia punya S dia ataupun kita nak tahu total distance dia, kita just tengok saja berapa panjang ni. Okay, panjang ni sampai sini berapa? Okay, boleh sebut tak berapa kat sini? Yang cikgu highlight kuning ni je. Berapa meter? Tengok paksi X, meter. 7. Garisan ni berapa panjang dia? Sampai sini. Maksudnya ni lah ni. Paksi X ni. Negatif line. Okay. Awak nampak dia negatif kan? Tapi kita kena positifkan lah. Sebab distance yang negatif. Okay, sebab negatif tadi sign dia untuk cakap dia left from 6.0 tadi. Okay, so kat sini panjang dia 9. So bermaksud 9 yang bawah ni lah. So panjang dia dah 9. Tambah kat bawah ni pun kita akan stop sampai yang kosong ni dulu. Okay, 9 lagi. Tambah 9. Tambah yang daripada 0 ke 7 ni
Dia stop. Okay, so ni panjangnya 7 meter. So awak akan dapat 9 tambah 9 tambah 7, 25 meter. So ingat mesti sentiasa positif sebab jarak mesti positif. Yang negatif tadi hanya nak bagi tahu dia sebelah kiri O, sebelah kanan O je. Okay. So itu cara kira daripada garis nombor. Kalau dekat graf pun sama. Awak nak kira berapa jumlah jarak. First tengok graf mesti S. Lepas tu nak tahu jarak dia sama. Kira panjang lengkung ni. Lengkung ni stop sampai kat 9. So bermaksud panjang ni 9. Panjang lengkung yang ke atas ni pun stop sampai 9. Ni pun 9. Yang ni daripada 0 sampai 7. Panjangnya 7. So buat kiraan yang sama. Okay, so nanti ingatlah masa awak nak buat soalan yang berkaitan dengan total distance, awak boleh guna sama ada number line ataupun graph. So pilih. Kalau dia tak cakap mesti guna graph, awak boleh guna juga line, number. Okay, boleh ke tu? Yang table ni cikgu tak ajar dah lah sebab kita dah tahu dah nak buat table kan? Boleh? Boleh teacher. Boleh teacher. Okay. Okay, so tengok kat sini. Ini actually ulangan je sebab kita dah masuk dah actually differentiation in kinematic of linear motion. Kita dah tahu dah tadi V adalah ds dt, A adalah dv dt, automatically dia adalah d square. Dia adalah second derivative. Awak tahu tadi SVA. Kalau nak dapatkan A, dia 2 kali S. Maksudnya 2 kali. Sebab dia dah melalui 2 fasa. So dia mesti ada ni . Okey, terpulanglah tapi biasanya kita tak gunalah D double ni . Kita akan terus je buat dv dt. Sebab ceritanya akan tersusun nanti . Ceritanya kalau dia bagi soalan tu V, awak boleh dapatkan A, awak boleh dapatkan S. Okey. So macam mana itu kalau dia bagi V, yang paling senang nak dapatkan A ke S? Kalau nak turun ke bawah? Yang paling senang turunlah, turun ke bawah. Dapatkan A. Berapa A kita? A kita berapa kat sini? Negatif? Negatif 2T. Okey. Tapi kalau nak dapatkan S, nak naik ke atas, kena buat integration. So kita tak masuk lagi integration . Kita baru masuk differentiation . Okey, so samalah dengan cerita dia ni . Okey, so sekarang ni soalan ni, soalan example 6 ni, dia bagi starting dia S. Awak kena ingatlah kalau soalan exam pun dia bagi starting dia S, maksudnya soalan tu mungkin senang sikit lah. Tapi cuma soalan ni actually dia bukan suruh kira-kira sangat . Dia suruh awak, okay, dia kata determine of the velocity function V solution. Okay, mula-mula dia dah bagi S, dia nak awak bagi tahu dia V dengan A tu apa. Question A. Question B, on the same diagram, sketch. Dia nak awak sketch graf dia, graf S, V dengan A. Yang ni cikgu dah buat ke belum ? Belum ? Belum teacher. Okay. Okay, so kita tengok macam mana nak starting dia. Okay, dia bagi question dia S. Okay, dia kata awak cuba kena pasti apa V dengan A. So awak tahu V dengan A ni awak nak turun. Awak boleh terus buat differentiation. Awak akan dapat 2 minus 2T. Okay, lepas tu differentiate sekali lagi. Dapat negatif 2. Okay, so ni dah menjawab soalan A. Soalan A just dia kata turunkan kuasa ni lah. Daripada S jadi V, daripada V jadi A. Okay, question B. Dia nak awak lukis graf. So awak tengok graf ni ada 3 bentuk. Graf pertama kita nampak dia kuadratik.
Graf kedua awak nampak dia adalah linear. Graf ketiga lagi senang lah, linear juga. Yang ni dalam bentuk y ax square plus bx plus c. Yang ini dalam bentuk y equal mx plus c. Yang ini dalam bentuk y equal a. Okay, so awak kena ingat semua huruf T nanti graf kita T dia mesti dekat paksi X. Okay. Okay, sini adalah T. Sini graf kita akan ada 3 nama. Yang pertama nama dia S, lepas tu nama dia V, lepas tu nama dia A. Okay, so cikgu akan lukis graf yang paling senang dulu, graf A. Okay, so A. Sebab nanti ada atau-atau. Okay, graf A dia paling senang. Sebabnya dia adalah Y equal A ataupun A equal negative 2. So ni paksi A. Lepas tu awak cari negative 2. Kita anggar je dulu Negative 2 katakan kat sini. Okay, ambil pembaris dan lukis. Nak stop sampai mana, sepatutnya nanti kita tengok dia ada bagi tak masa. Dia bagi masa sampai T equal 3. Nanti kita boleh padamlah kemudian Sepatutnya mesti kat sini 3 lah. Tapi untuk kes ni cikgu tak tahu lagi untuk kuadratik dan linear satu lagi, cikgu stop dulu situ. Okay, ni namanya A equal negative 2. Okay, graf kedua yang paling senang ialah graf YMX plus C. Okay, kalau awak nampak kat sini, C dia berapa? Graf kedua. Oh, gelap. Okay, graf ni berapa C dia? 2. Okay, so awak tahu dia memintas paksi Y dekat number 2. Dia dekat number 2 kat sini. Graf ni gradient dia negatif M dia negatif. Tapi awak nak stop sampai mana? Okay, awak dah ada satu koordinat pertama. Awak kalau ikut dah nak letak dah graf. Tapi awak tak tahu nak stop kat mana. Awak cari lagi satu koordinat, ambil yang terakhir. So tadi ni C equal to, dah dapat satu koordinat dia 0, 2. Satu lagi koordinat kalau nak buat garis lurus, kita boleh ambil T yang terakhir. T yang terakhir adalah T equal 3. So cari V dia berapa? 2 minus 2 times 3. So jadi berapa kat situ? Negatif 4. So koordinat kita 3 and 4. Okay, so ingat tadi kat sini katakanlah sini 3. Oh, negatif sini. Okay. Okay, sini awak buatlah putus-putus saya nak menunjukkan koordinat dia. Okay, so sini negative 4. So make sure sini number dia mesti 3. Sini mesti 3 lah ni. So nanti graf A awak tu boleh padam sikit Padam. Sebab kita nak sampai masa dia 3 je. Okay, settle graf yang kedua. Dan graf yang terakhir. Yang ni cikgu akan bagi nama dia, graf ni nama dia tadi V equal to minus 2T. Okay, graf yang terakhir saja yang panjang sikit sebab dia kuadratik. So samalah macam kita pernah buat kuadratik hari tu Kuadratik tadi cikgu kata paling-paling nak ada 4 benda. Yang pertama, shape negatif ke positif? Shape kita. Shape kita negatif ke positif? Tengok ni. Square dia. So shape Negatif. Okay, shape negatif. So awak tahu graf awak mesti masam. Kemudian ambillah kalkulator, mod, equation, ABC. Dapat berapa kat situ? X intercept. X
Ada berapa? X kita ada 2. Tapi kat sini untuk kes ni namanya bukan X, namanya akan jadi T. Okey, cuba ambil kalkulator awak kira T1 dengan T2. Dapat desimal ke dapat integer? Okey, siapa boleh bagi jawapan? Negatif berapa? Dapat yang First, First tu negatif One, bukan. negatif 1. Satu lagi 3 kan? Okey, awak dapat negatif. Tapi ingatlah graf kita T tak ada negatif. So yang ni tak payah plot lah nanti, ni tak payah plot. Kita akan plot T3 je. Okey, kemudian Y intercept dia C equal 3. Ni Y intercept. Kemudian satu lagi maximum minimum point boleh guna differentiation. Tak payahlah guna completing the square. So guna ds dt equal to 0. Awak pun buatlah kat tepi ni kerja sikit ds dt awak akan dapat 2 minus 2t equal to 0. 2 equal to t. So t awak 1. So kita nak koordinat. So t dapat 1. S kita dapat kira sikit 3 tambah 2 darab 1 tolak 1 kuasa 2. Kita akan dapat 3 tambah 2 5 tolak 1 4. So nanti koordinat dia 1 dengan 4. Itu adalah maksimum point. Okay, so boleh buat jangkaan lah. So sekarang ni awak kena tengok sini. Awak nak tahu kat sini nombor dia berapa. Takut sini nombornya 1 ke tidak. Takut bertembung dengan nombor 1 4 tadi. So macam mana nak tahu dekat tempat yang cikgu bulatkan ni? Nak tahu nombor dia berapa? Tengok dekat fungsi ni. Apa yang kosong? V ke T? V. T. T bukan ada value kat sini. Ni kan part sini namanya T kan? Okay, V0. So awak ganti sini 0. Sebenarnya sama dengan pengiraan kita tadi tu. Okay, so awak tahu sini 1 sebab dia akan bertembung dengan cerita tadi. Cerita 1, 4 tadi. So tadi sini ada 4. Kat sini maksudnya maximum point dia. Lepas tu tadi awak kata dia punya y-intercept 3. So graf awak mesti pergi ke sini. Kemudian turun ke mana? Ke t equal 3 kat sini So kuadratik dia. Okay, dah boleh stop lah kat situ. Cuma nampak tak cantik sebab mungkin skala kita tak okey ni. Actually ni kuadratik graf masam. Okay, so ni namanya S equal 3 plus 2t minus t square. Okay, so dekat satu graf ni kita boleh dapat 3 graf lain yang berkongsi pada satu graf yang sama. Okay, so apa yang kita boleh cerita kat sini? Okay, kejap. Okay, awak boleh kata yang starting ni semua, yang ni, yang ni. Okay, so boleh kata sini S equal 3, V equal 2, A equal negative 2. So unit dia MS negative 2. Kalau velocity MS negative 1. Kalau S, M sahaja. Okay, ini berlaku waktu bila? Waktu T equal to 0. Waktu T equal to 0. Okay, so T equal to 0. Kalau awak nak tukar S ni jadi ayat, tulis displacement is 3 meter. Maksudnya 3 meter ni right ke left? Right teacher. Right. So right sebab dia positif. So boleh cerita macam ni lah ni, lebih kurang macam ni
from the graph and the number line. Kau nak buat number line pun boleh jugalah. Tapi kita prefer je graph Okay, it is found that the displacement of the particle at t equal to 0 from the fixed point O is 3 meter. Initial velocity is 2 meter s negative 1. Initial velocity ni maksudnya laju awal dia. Laju awal, sasaran awal dan pecutan awal. Kalau awak nampak ada perkataan awal ni maksudnya T dia equal to 0. Okay, so starting point dia lah Okay, and the acceleration is negative 2. Acceleration ni awak tengok sebab garisan dia sebaris. So semua masa acceleration dia sama je. Pecutan dia sama sahaja. Okay, nanti bila awak tengok pula dekat second, tadi cikgu ambil kat sini Cikgu ambil starting. Okay, so T equal to 0. Sekarang kita nak ambil yang kita nampak ada pertembungan kat sini, so kat sini lah. So kat sini kita kata masanya T equal 1. So the particle change its direction. Awak nampak dia dah start nak mula tukar arah. Okay, bila nak tukar arah kita akan tengok displacement lah. Okay, dia dah start tukar arah. Displacement dia kita nampak maksimum. Kat sini yang first atas kali ni maksimum. So boleh kata displacement is maximum. Lepas tu nak sebut number pun boleh lah, 4 meter. Lepas tu kita nampak dekat graf V ni velocity dia kosong. Yang satu ni adalah masa T1 velocity 0. So velocity is 0. Then awak tengok acceleration dia sama je semua. And the acceleration is negative 2. Okay, dan yang terakhir kita ambil last point dia 1, 2, 3. Ada 3 tempat tu awak boleh describekan dia. At T equal 3, particle reach to the fixed point O. So sebenarnya semasa graf yang warna pink ni, graf merah tu, dia mewakili displacement. Apa maksud 3? Sasaran tu berada 3 meter sebelah kanan O. Ataupun awak boleh terus dia bagi tahu partikel, okay sorry, bukan T yang ni ni T Okay, T equal 3, S equal 0. So kita kata the particle reach to the fixed point O. Sebab kalau S awak 0 maksudnya dia berada pada titik O. Okay, so displacement 0. Velocity tengok situ masih lagi 2. Velocity kat situ. Kejap velocity dia kenapa 2 pula? Betul ke velocity dia 2? Sepatutnya 4 kan? Betul tak ni? Pada masa 3 saat velocity dia berapa? Dia tak tengok yang dekat Y intercept tu je. Patutnya 4 yang teacher. Itulah sepatutnya negative 4 kan? Sepatut sini negative 4. Kalau awak tak confident awak kira V equal to minus 2 times 3. Dapat berapa kat sini? Negative 4 kan? So dia salah lah tu. So semasa T awak 3, velocity negative 4 ms, negative 1 and acceleration masih lagi negative 2. Okay, so kalau nak kira total distance sama macam tadilah. Total distance awak tengoklah graf yang mana. Nak tengok graf S ke V ke A. Nak kira distance. Kita akan tengok graf S. Okay, so graf S awak. Sini panjang dia berapa ni? 4.
1. Jangan terpedaya lah, ni 1 je. Ni 1. Yang ni yang ke bawah ni 4. Okey, habis. So 1 tambah 4. So pergerakan dia mengambil 5 meter sahajalah untuk kes ni. Okey, boleh Boleh ke tu? Boleh. Okey. Boleh teacher. Okey, cerita dia banyak ulang-ulang lah. Sebenarnya kebanyakan soalan akan guna tangent kat situ. So cikgu pergi ke questions. Okey, kita pergi ke questions ni. Yang ni awak dah nampak dah ada banyak anak-anak ni. So kemungkinan ni bentuk soalan penuh lah. Okey, so ingat soalan dia starting dia je awak terus cari function dia. Function dia S. Okey, so bila awak tengok function dia S, awak cari soalan. Soalan ada V. Ada V. Okey, lepas tu cari terms dia. Yang pertama dia ada bagi initial velocity, instantaneous velocity. Yang ni ada bagi 3 second. Kemudian ada values, ada S ni maksudnya ada 2. Okey, lepas tu dia ada kata when the particle is instantaneous at rest. Rest. Okey, awak kena baca perkataan tu. Kemudian ada range. Range ni julat. Move to the left. Okey, ketiga-tiga ni, keempat-empat ni awak kena dapatkan keyword dia. Okey, contoh yang pertama. Apa keyword kita untuk initial velocity? Tadi cikgu dah kata dah untuk initial halaju awal. So kita kena kata T equal to 0. Okey, tu keyword yang pertama. So kita dah tahu T0, kita mesti buat permulaan kita nanti ceritanya awak kena ganti huruf T0. T0 ni ganti dekat V dekat function V. Bukan function S yang dia bagi tu. Okay, so question A. Question B. Kalau instantaneous velocity, itu halaju seketika pada masa keberapa? Pada masa ketiga. So T equal 3. Nak ganti dekat fungsi mana? Fungsi V juga. Sebab dia sebut velocity. Okay, dan C, dia kata dia berehat. Okay, macam mana kita nak tahu kalau partikel tu berehat? Kalau berehat, apa yang 0? Velocity. V equal to 0. So awak ada okey, halaju tak adalah, halaju dia tak bergerak. So V equal to 0. Masih lagi guna function V kat sini. Okey, ingat function V ni actually sebenarnya function V ni datangnya daripada ds dt ingat . So semua V yang cikgu senarai ni adalah ds dt. Dan yang terakhir ada perkataan move to the left. Move to the left dia tak ada sebut huruf O . Dia tak ada sebut O. So ini adalah V less than 0. Kalau partikel tu bergerak ke kiri, halaju dia kurang sifar. Tapi kalau dia kata partikel bergerak ke kiri O, sesaran yang kurang, sesaran dia negatif. Sebab awak kena bezakan lah, kalau ada O, kalau dia pergi ke sini, kita kata S dia negatif. Tapi untuk halaju berkurang, halaju negatif, kita kata move to the left. Kalau halaju positif, move to the right. Okay, tu terms dia. Okay, so awak dah boleh buat lah. Kita dah nampak dia punya keyword dia. So kita ambil equation yang pertama. Kita tahu soalan ni akan stop sampai V. So awak tak payah buat A . Okey, awak hanya turun. Patutnya ada V dengan A cikgu kata. Tapi kita stop sampai V sajalah sebab A ni macam tak pakai untuk questions ni. So kita akan dapat 3t square minus 18t plus 24. Okey, so A cikgu padam.
Okey, lepas tu cikgu nak jawab soalan A. Cikgu nampak ada T equal to 0. Cikgu akan ganti dekat V. 3 times 0 square minus 18 times 0 plus 24. So awak akan dapat V 24. Okay, then awak nak bagi unit terpulang. Tengok unit dia guna MS ke, KM ke. So dia guna MS. So MS negative 1. Kalau tak boleh tangkap kat sini nanti bagi tahu Okay, question B dia kata T equal 3. Masih lagi guna function V. So just gantikan 3 saja. Okay, ni kita boleh kira dapat berapa kat situ. Berapa? Negatif. Negative 3. Okay, so awak tahu negative 3 ni maksudnya zarah tu dia bergerak ke kiri lah sebenarnya. Masih lagi unit dia MS negative 1. Okay, tengok dia ada suruh explain tak? Tak ada kan? Calculate saja. Okay, tapi kalau buku teks tu explain untuk bagi awak faham lah. Awak boleh baca kat situ ni. Okay, dan yang ketiga C V equal 0. So masih lagi guna function V. 3T square minus 18T plus 24. Cuma awak buat dia equal to 0. Kalau tak nak buat kat sini, buat lagi sekali. So kena ingatlah cerita ni mesti kuadratik. Nampak dia quadratic equation. So awak kena simplify dulu. Sama ada factorize. Ataupun boleh divide dengan 3. Tinggallah 3 square minus 6 plus 8. Apa? Okay. So boleh dapatkan kalau kuadratik kena ingat mesti ada kaedah. Kaedah dia ada 3 je. Kuadratik awak belajar dulu kaedah awak ada 3 je. Factorize, formula, completing the square. So biasanya kita akan factorize. Selagi boleh factorize, awak factorize. So dapat T equal berapa? Okay, dapat macam ni lah. T4 dengan T2. Betul kan? Cuba cek. Betul je. Okay, so ini adalah values. Tadi ingat soalan tadi cikgu ada highlight huruf S tu. Values T. So ada dua lah values dia. 4 dengan 2. Tapi in case lah awak dapat soalan tu ada satu T yang negatif. So awak kena tulis sini ignore. Ataupun awak kata rejected. Ataupun tak nak tulis rejected, ignore, awak kena tulis balik T equal to. Kena decide balik last kali answer awak apa. Untuk case yang negatif. Tapi sekarang case ni memang dua-dua positif. So dua-dua ni jadi jawapan. Okay, dan yang last tadi kita kata ada V less than 0. V less than 0. So dia ulang balik cerita C ni Sebab tadi equal 0, sekarang less 0. So kita boleh ambil terus tadi. Sebenarnya tak payah buat 2 kali pun tak apa ni. Kalau perasan dia punya sama je. Cuma tukar sini je. So kuadratik dia masih sama Sama je kuadratik dia. Okey, cuma sini hari tu cikgu ada ajar kan yang kaedah ni kan? Ada tak? Ada, teacher. Sebab sekarang ni kita macam pinjam bab je. Maksudnya ni bab lain tapi pinjam bab kuadratik. So awak boleh je guna kaedah lain kat sini. Sebab kalau ikut awak punya kaedah itu ada jadual. Ada number line. Satu lagi apa itu ingat tak? Graph. Tak tahulah awak ingat ke tak? Ada yang satu yang kena buat jadual. Pasal satu tu kena buat number line. Ada yang macam ni.
Satu lagi graf, lepas tu kena lorek. Ni kena ingat balik ni form 4 punya. So yang ini yang cikgu bagi ni dia guna kaedah yang cikgu kata itu frog tu lah. Frog. Okay, factorize. Factorize yang line ni roots, graph, solution. Okay, so awak buat muka macam muka katak tu, bracket, 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 equal, dia macam mata dia ni, equal. Ini semua kuadratik yang kita dah dapat tadi. Ini kuadratik yang awak dapat tadi, 4 dengan 2. Okay, so bracket, bracket, follow cerita soalan. Ni less. So sini less. So dekat graph ni pun tulis less Tapi tak ada zero lah, less je. Okay, yang warna hijau ni memang tetap Nampak ni ada warna hijau yang cikgu. Yang ini memang mesti less. Mesti less than. Okay, so ni nak masukkan dalam ni tak ada masalah. Nak tulis jawapan. Kalau simbol awak sama, so T awak kat tengah-tengah lah. So janganlah letak jauh sangat Sama. Okay, so jangan letak nombor 4 kat sini. Sebab ni nombor paling besar. Nombor 4 besar kat sebelah kanan, yang kecil sebelah kiri. So ni jawapan kita. Ini adalah range. Soalan nak range. Julat. So julat kita ialah in between T more than 2, less than 4. Okay, boleh ke tak tu Boleh, teacher. Okay, kalau lah dia kata soalan tu particle tu move to the left, awak just adjust tadi macam ni. Okay, ni memang less than Okay, kalau dia kata move to the right, so awak adjust sini more than 0. So sini more. Okay, nampak simbol tak sama? Okay, jangan sekalikan jawapan. So satu T less, satu lagi T more. So sini 2, sini 4. So ada dua jawapan. Beza tadi sebab less than 0 dia terkepit. Maksudnya dia in between. Tapi kalau dia lebih besar nanti simbol dia tak sama. Satu ke kiri, satu ke kanan. So jawapan ada dua. Letak koma kat tengah-tengah ni. Okay. So itu dah menjawab 4 soalan tu. So biasanya soalan ni dia jadi senang bila awak tahu term dia ni. Term dia ni. Setiap term tu boleh tukar jadi huruf. Tu dia akan jadi senang lah. Okay, so tengok next. Okay, tengok example 10 pula. Okay, cuba tukarkan dia jadi huruf juga. Dia starting dengan S. Okay, initial acceleration. Acceleration tapi masih lagi initial. Pass through. Okay. Range. Okay, ada term-term dia kat situ. So kita kena dapatkan istilah tu. Okay, pertama. Apa tadi cikgu kata kalau initial acceleration awak kena cakap apa? T equal 0. Sebab dia baru nak start. Okay, yang B kalau dia kata ada instantaneous ni awak terus je T equal apa waktu yang dia bagi 5. So ni semua refer ke fungsi A Setakat ni A lah. Tengok semua pun A kan. Okay. So question C dia pass through point O again. Yang ni memang ada satu term dia. Kalau dia melalui titik O semula, awak tahu masa dia lalu kat titik O tu yang kosong ialah S. Kan awak tahu kalau partikel tu tadi dia dah pergi merata-rata, dia datang balik dekat O sini. Maksudnya sini S kita 0. Dia pass through point O again, so S dia 0. Sebab dia duduk betul-betul atas point O. Okay. Dan yang keempat, acceleration is positive. Awak positif lah. Acceleration positif.
So sebenarnya kalau dapat 4 term ni, awak memang tak ada masalah untuk buat lah. So kita tengok dia bagi starting dia S. So perlu tak turunkan ke V? Perlu tak pergi ke V? Ke terus je boleh dapat A? Kena pergi ke V dulu ke tak payah? Kena. Kena dulu. Sebab nak pergi ke A mesti 2 kali kan. So V dulu, V akan jadi 3T square minus 6T minus 4. Okay, so A kita akan jadi 6T minus 6. Okay, so function yang kita nak pakai sebenarnya yang ini. So question A, T equal to 0. So A equal 6 times 0 minus 6. So dapatlah negative 6. Unit MS negative 2. Okay, question B. T dia equal to 5. Okay, so subkan T awak tu 6 times 5 minus 6. So jadi 30 minus 6, 24. MS negative 2. Okay, kalau tak boleh follow beritahu Yang ketiga dia nak S equal to 0. So sekarang pakai fungsi S. S equal to 0. So ambil fungsi S tadi cubic 3T. So equalkan 0. Okay, so bila awak equalkan 0, ni cubic. Macam mana awak nak buat? Kalau kuadratik awak tahu dia boleh factorize. So yang pertama sekali mata awak kena check ada tak huruf yang sama semuanya. Kalau nak guna kalkulator pun boleh sebenarnya. Ada kan, semua ada T. Kalau nak guna kalkulator boleh tak? Kalau kalkulator awak kena boleh tak? Degree nanti biasa ambil 2, pilih 3. So nanti A awak 1, B awak negatif 3, C awak negatif 4, D awak 0. Dia akan sampai D lah nanti. Kena masukkan D tu 0. Dia ada A, B, C, D kalau degree 3 Okay, so untuk kes ni nampak senang sebab semua ada T, kita factorize T. T yang kita keluar T power of 1. So yang berbaki T square 3T minus 4. Sama juga so dia jadi kuadratik, still lagi kena ambil kalkulator dan tekan apakah kuadratik dia kat dalam ni. So awak akan dapat T dapat T minus 4, T plus 1. Okay, so untuk kes ni awak ada 3 nilai T. Yang pertama T equal 0. Ni T ni equal 0. So yang first. Second, T awak ambil bracket first tu, dia akan dapat 4. Yang last, T plus 1, dia akan jadi T equal negative 1. Macam cikgu sebut tadi, yang mana negatif, awak boleh tulis bawah tu rejected. Ataupun awak tulis balik T equal 0, T equal 4. Sebab tadi soalan kata nak values. Dia kata nak the acceleration. Soalan nak the acceleration. So ni belum lagi jawapan akhir. Ni bukan jawapan akhir. Ini baru masa. Soalan kata nak A. A berapa? So semasa T0, A awak berapa? Negatif 6. Negatif 6 ni. Negatif 6 tadi kita tengok. Okay, kena gantilah. Kita dah pernah kira kan. Okay, then T equal 4. Kita pun kira A kita. A tadi functionnya 6T. 6 times 4 minus 6. Dapat berapa ni? 18
Okay, so kita nak pilih jawapan yang mana? Negative 6 ni boleh tak kita pilih? Ni boleh pilih tak? Sebab dia ada perkataan dia pass through fixed points again. Maksudnya T0 ni baru permulaan kan? So kita tak boleh kira lah. Negative 6 ni bukan jawapan. Jawapan dia adalah 18. So awak kena kata kat sini A equal 18 MS negative 2. Yang negative 6 ni dia sebenarnya permulaan. Kalau ada line number sini 0. Sini A awak negative 6. Lepas tu nanti dia pusing, dia lalu balik kat sini. A awak actually 18. So kita nak yang ini, yang bawah ni. Yang pass through again. Dia pass through O again Maksudnya dia lalu balik kat sini. Ni starting dia. Ini start. Ini dia lalu lagi sekali dekat O. So kita ambil yang 18. So jawapannya hanya 18 Okey, dan yang terakhir tadi D. D tadi kita kata A more than 0. Ambil balik function A awak tadi. 60 minus 6 more than 0. So 60 more than 6, T more than 1. So ni je lah jawapannya. Sebab dia kata pun dia nak range kan. Range range of values of T. Ini values lah ni sebab kalau lebih dari 1 ada banyak nilai. 2, 3, 4, 5. So ada maksudnya values. Okay, boleh ke untuk sampai A, B, C, D tu? Boleh. Boleh. Boleh pergi lagi ke tu? Darat tak? Boleh je teacher. Nak take fast ke teacher? Ikutlah kalau tidak cikgu stop pukul 9. Lepas tu cikgu bagi kerja lah. Lepas tu awak nak kerja tu nak buat time waktu tu ke nak buat kemudian pun tak apa. So, sekejap. Patutnya kena habiskan bab ni hari ni. Dia tinggal sikit je lagi ni. Tinggal apa kita panggil? Integration. So pergilah minum kejap seminit je lah. 5 lama sangat lah. Okay. Sementara tu siapa yang tak ada kerja tu baca dulu integration tu boleh Okay, so kita tengok apa maksud konsep integration in kinematic. Okay, macam cikgu terang sebelum ni, kalau awak ada S, V, A, awak akan buat differentiation. So kalau awak ada starting dia daripada bawah, nanti kita nak naik ke atas nak dapatkan function V and S, awak kena buat integration. So sekarang kita tengok equations dia ada bagi maklumat. Dia kata A. Tapi dia ada bagi satu lagi maklumat kat sini. For MS ni adalah initial velocity.
So tadi dah sebut kalau initial velocity T dia 0 tapi dia dah bagi V dia 4. Semasa T awak 0, starting awak baru masa awak kosong, dia dah ada halaju 4. Okay. So kita tengok kat sini macam mana kita nak integrate 4 minus 2T. Okay, so biasa kita akan buat macam ni lah. A equal integration 4 minus 2T dt. Sekarang dia tak ada apa-apa value, so dia bukan, dia apa kita panggil? Indefinite integration lah. Okay, so mesti ada C ya, ingat. Kat sini nanti 4 akan jadi 4T. 2T akan jadi 2T square over 2. Ada plus C. So ni namanya A. Sorry. Namanya apa? A lagi ke? Okay, ini bukan A. Ini namanya V. So namanya V. So V kita tadi kita dah tahu dah. Kita nak cari, sekarang kita nak cari C ni. So kita boleh gunakan idea yang tadi tu. T0, V4. Okay, so kita akan ganti V ni 4. T kita gantikan dengan 0. Yang ni tadi potong Jadi okay, so berapa C kita? Selepas kita kira, kita dapat C kita 4. Ni habis ni habis. Tinggallah C awak equal to 4. So tulis semula function awak V ialah 4T minus T square plus 4. Okay, so dah dapat, boleh catat kat sini. V kita 4T minus T square plus 4. Okay, tengok soalan perlu tak cari S. Okay, so kita tengok dulu soalan, calculate. Yang pertama dia nak V T7. Yang kedua dia nak maximum velocity. Maximum velocity, apa maksud dia itu? Okay, ni tadi kita nak T dia 7. Soalan 1. Soalan 2 ni apa? Maximum velocity. Maksudnya halaju maksimum apa yang kosong? A kosong. Boleh ingat lagi tak? Kalau ni graf halaju. Kat sini maximum velocity. Kita kata dv dt equal 0, A equal 0. So sekarang tak perlu buat differentiation sebab awak punya function memang huruf A. So awak just fokus A equal to 0. Sebab awak dah ada A Okay. Ini question 1, ini question 2. Okay, question B. Velocity, dia masih nak velocity. Dia kata of the particle is 7. Velocity dia 7. So dia nak tahu berapa masa yang diambil. Okay, so kat sini awak kata V equal 7. So T equal berapa? Question B Okay, so kita buat dulu question A1. Okay, question A1. Tadi T equal 7, fokus kita dekat huruf V. Fokus kita dekat huruf V. Okay, so V awak tadi 4 times 7 minus 7 square plus 4. So dapatlah jawapannya. Kira dapat berapa kat situ? Negatif 17 Okay, question 2. Awak kata tadi awak dah takrifkan A awak 0. So tak perlu buat differentiation sebab awak memang dah ada huruf A kat sini. So 4 minus 2T equal to 0. Dia nak time dia, so buat pindah-pindahkan sampai awak dapat T2. Okay, so tulis balik T equal to, dia guna S. Okay, S. Second 2 second. Okay, actually unit tak penting kalau nak tulis kena betul. Kalau awak tertulis ini T equal to 2 minutes, macam mana? Betul ke salah?
Kita tulis minutes. Macam mana? Boleh tak cikgu Salah. kata jawapan ni dah betul tapi jadi salah lah. Sebab awak guna minutes. So kalau rasa takut tak perlu letak unit lah. T equal to je. Okay, so question B. Question B tadi kita takrifkan V7. Okay, so takrifkanlah V7. Okay, masih lagi dekat huruf V. So kita ambil function dia. Okay, so ni awak dah kena ada hint nampak dia kuadratik. Kuadratik mesti guna sistem kuadratik lah, mesti arrange. So arrangekan dia T square kat depan plus 4T. Lepas tu plus 4 minus 7. Boleh skip kat sini lah, kalau siapa cepat dia boleh kira terus kat sini So negative T square ni cikgu tak skip cara kerja lah ni. Okay, boleh tak start factorize kat sini? Kat sini dah boleh factorize ke belum? Macam mana? Boleh ke tak? Nak tukar simbol je. Mesti negatif ni tukar dulu positif. Sebab awak tu memang guna calculator. Kalau awak guna manual boleh. Boleh teruskan. Tapi kalau guna calculator mesti tukar dulu. Okay, barulah cari guna mode equation ABC tu. Awak akan dapat T berapa? T minus 1, T minus 3. So 1 dengan 3. So dua-dua ni logik dan boleh diterima sebagai jawapan sebab dua-dua positif. So biar je lah kalau dua-dua logik tak perlu buat apa-apa tanda. Teacher, Ya. soalan A2 tu dia minta maximum velocity. Oh tak habis lagi. Okey kejap. Dia kata maximum velocity A equal 0. Kita boleh dapat T ya. Okey kalau T kita 2. So V kita berapa? Okey ganti. 4 2 minus 2 square plus 4. So velocity kita maksimum pada nilai berapa? 8 Apa je? Okay, so 8. Habis. Okay, sorry ya. So, tu careless tu maksudnya kita tak baca habis. Kita dapat A0 ni, kita baru dapat T. Tapi soalan nak velocity, so last kali jawapan mesti V lah. Okay, so settle bahagian tu. So semua cerita soalan ni, semuanya pakai keyword. Maksudnya awak kena familiar dengan keyword dia. Kalau awak tak tahu nak guna A0. Cikgu, Ya. saya nak tanya, yang T tu kalau kita tak positif kan kita terus guna kalkulator tak dapat markah ke? Markah dapat. Cuma nanti takut awak punya pemfaktoran lah salah. Betul tak? Tengok Saya kalau buat dia negatif dekat kalkulator dapat betul. kalkulator memang akan bagi betul. Tapi cuba baca pemfaktoran awak kat sini. Awak akan bagi pemfaktoran yang sama kan? Awak akan bagi ni jugalah. Jawapan memang betul. Macam ni. Kalkulator bagi macam ni kan? T1, T3. Tapi cuba fikir logik. Kalau awak expand bracket ni jadi tak? Negative T square. T times T. Tak Positif jadi. kan? Itu yang tak logiknya. Sebab dia tak mungkin T times T dapat negative T square. Sepatutnya kat sini awak kena adjust banyak juga ni. Nanti kena letak sini negatif lah. Sini kena letak positif. So pening sikit bahagian ni. So disebabkan kita tak nak yang pening ni, kita akan jadikan dia kuadratik positif. Sebab kalau kuadratik positif nanti confirm dalam bracket T dia positif. Dia masalah pemfaktoran dia salah nanti. Jawapan dia betul. Tapi kalau katakan bahagian ni ada markah, nanti awak hilanglah markah kat sini. So susah kan nak bagi markah untuk yang salah macam ni. Katakan sini dia terus ke sini. Nanti kat sini dah K0. Sini dah terpaksa bagi N0. Sebab K0 ni awak punya pemfaktoran ni tak tally dengan kuadratik awak. Tapi kalau awak positifkan dia, betul. Awak tengok balik maths awak punya sistem. Macam mana kalau negatif tu? Dia letakkan negatif tu kat mana? Kat luar ke kat dalam? Logik tak kalau nak letak kat luar?
Kalau letak kat luar ni logik tak? Negatif ni kat luar. Negatif bracket T minus 1, T minus 3. Okay, boleh tak macam ni? Negatif tu just letak kat luar. Awak kena fikirlah kalau logik macam ni negatif ni letak kat luar, maksudnya awak guna kuadratik negatif tapi last sekali letak kat luar. So bila kembang ni dapat betul tak? Nampak betul ke salah tu? Ni betul ke salah yang ni? Cek betul ke salah? Betul. Betul kan? Oops. Maksudnya bolehlah letak negatif tu dekat luar. Boleh letak negatif tu kat luar. Kalau siapa yang memang tak positif kan dia lah negatif ni, dia terus dia ambil kalkulator masuk A dia negatif 1. Tapi kalau awak nak selamat memang awak pakai je lah T positif. Sentiasa T tu positif. Asalkan nak buat factorize je T tu positif. So sebab skema nanti memang untuk T yang positif. Kalau T negatif ni nanti pemeriksa kena buat tambahan dia lah. Tambahan sikit. Okay, so settle yang tu. Okay, so yang tu dah. Okay, tengok yang kita kena cari sikit C dia juga Okay, satu lagi. Okay, dia kata partikel. Okay, sama juga. Okay, so ada beberapa term kat sini. Okay, pertama awak ambil keyword dia yang pertama dia bagi A 4 minus 2T. Lepas tu dia kata partikel move ni velocity 12. Okay, kemudian masa velocity 12 ni dia kata dia lalu dekat fixed point O. Maksudnya T kita 0. Okey, kemudian kita ada soalan A1, dia nak displacement S ni sama dengan berapa kalau T kita 3. Okey, soalan kedua dia nak partikel tu dalam keadaan rehat. Okey, kalau rehat tadi kita kata apa? V kan? V0. Betul tak? Okey, keadaan rehat tadi V0. Dan question B kita, dia kata cari distance. Tadi kita nak huruf S lah. S kita nak T dia sampai 7. Sampai T7. So dia ada displacement, ada velocity, ada acceleration. So semua tu awak kena setting dulu. Awak ada S, ada V, ada A tadi. Soalan tadi start dengan A. Okay, so kita nak tak nak kena buat 3-3. V pun kena buat, S pun kena buat. So biasanya untuk soalan macam ni kita buat siap-siap. Contohnya walaupun kita tak jawab lagi soalan A1 dengan 2, B, kita terus buat V sama dengan integrate 4 minus 2T dt. So dekat sini awak kena nampak nanti dia ada C kat sini. 4T minus 2T square over 2 plus C. So nak dapatkan C, biasanya kita tengok ada tak maklumat tambahan. Kat sini ada maklumat tambahan. V12 T0. Okey, kalau tak ada maklumat tambahan biasanya T0 V0. Kalau dia tak ada bagi maklumat, sini kosong, T pun kosong. Tapi untuk kes ni ada maklumat. So kena masukkan V12. Okey, T masuk 0. Ni potong Okey, so C awak dapat 12. So lepas dapat C12, tulis balik V adalah 4T minus T square plus 12. Tulis kat sini 4T.
Okey, lepas tu terus cari huruf S. Nak dapatkan S, sebab kita tengok tadi kita akan pakai S kan. Okey, so awak integrate pula 4t minus t square plus 12. Okay, so kita akan dapat apa kat situ? Kita akan dapat 4t square over 2 minus t cube over 3 plus 12t plus c. So ni S. Okay, untuk case yang macam ni, dia tak ada bagi apa-apa statement untuk S. So awak mesti anggap S equal to 0, t equal to 0. Kita akan buat statement sendiri S0, T0. So ganti kat sini. 0 equal, ini boleh kecilkan jadi 2. Okay, so C kita pun memang akan dapat 0. Biasanya kalau S0, T0, C0. So kita akan dapat S equal 2t square minus t cube over 3 plus 12t plus 0. So 0 tak tulis lah. So kita akan pindahkan jawapan tu ke sini. 2t square minus t cube over 3 plus 12t. Okay, so dah dapat 3-3 ni barulah kita akan start buat soalan 1. Soalan A, 1. Dia kata S berapa kalau T3. So kita dah ada function S. So kita tahulah dia kata kalau T3. So gantikan T tu dengan 3. Okey, lepas kita ganti kita akan dapat berapa? Kira dan dapatlah jawapan ialah dapat ke 45. Betul tak ni ke ada salah kira ke? Dapat 45 Nanti awak double check dapat tak 45? Okey, soalan A1 tadi T3. Soalan A2 dia kata V kosong. Yang V kosong ke apa benda ni semua kita yang takrifkan Maksudnya kena belajar takrif. Okey, V kosong. So ambil function V tadi 4t minus t square plus 12 equal to 0. Nampak kuadratik susun. Ingat tadi kuadratik cikgu kata kalau boleh letak dia sebagai positif. Okey, lepas tu bolehlah start factorize. Okey, berapa kat sini? 6 dengan 2 lah pasangan dia. 6, 2. Okey, untuk kes ni awak akan dapat satu positif, satu negatif. So kena decide. Adakah positif tu boleh kita ambil, adakah boleh ambil negatif tu? So kalau kita kata tak boleh, kita kena decide kita nak yang mana. So ni ignore. Ignore. Lepas tu awak kata bukan nak maksa soalan tadi nak apa? Soalan kata dia suruh cari S. Okay, so bila awak punya T equals 6, S awak ialah 12 darab berapa tadi? Kita punya S tadi berapa 2T. 2 darab 6 kuasa 2 tolak 6 kuasa 3 per 3 tambah 12 darab 6. Betul tak? Betul. Ada salah kira? Macam mana? Tak ada teacher. Okey. Takut salah tulis.
Okey, dapatlah 72. Okey, soalan tadi memang V. Tapi berakhir dengan S. Okey, V0 untuk dapatkan masa sahaja. Lepas dapat masa, soalan nak displacement, awak still kena kira S So nanti baca soalan bagi habis lah. Okey, so last kali ialah B. Okey, dan yang B tadi dia kata T7. Kalau T7, berapa S kita? Betul ke? Dia kata nak total distance ke? Find the distance. Okay, so find the distance semasa, sekejap, kena baca betul-betul ni. 7 saat pertama. Okay, ini kena betul-betul lah sebabnya dia T7. Okay, awak kena imagine balik graf awak ni sekarang graf S. Graf S tadi cubic kan? Okay, graf kita tak tahu macam mana rupa dia sebab cubic kita tak lukis. Katakan tadi graf kita macam ni. Kemungkinan 7 tu dekat sini. T7. So graf kita tambah. Okay. Tapi sekarang dia bukan nak bukan nak total distance. Dia nak masa ke-7 je. Masa ke-7 sahaja. Maksudnya antara sini. Antara masa ke-6 dengan masa ke-7. Kat sini je, bawah ni je. So kita pun mana tahu graf kita macam mana. Mungkin graf kita naik atas balik. Kita tak tahu graf ni kubik dia macam mana. So dia sebenarnya nak antara masa ke-6 dengan masa ke-7. Antara selang masa ni, kemungkinan ada U-turn lah apa. Okay, so kita tak tahu. So untuk dapatkan pada masa T7 sahaja, awak kena kira S7 tolak S6 dan moduluskan dia. Maksudnya masa ke-7 tolak masa ke-6. Kalau S7 ni maksudnya total sampai sini, then awak tolak masa di antara 0 hingga 6, awak akan dapat yang kita nak pada masa ke-7. Okey, itu maksud dia untuk kes ni, bukan total distance. Dia nak distance pada masa tersebut sahaja. Okey, so kena buat satu-satu lah. Mula-mula buat S pada masa ke-7. Okey, so gantikan pada fungsi S dengan nombor 7. Okey, bila awak ganti dengan 7, awak akan dapat 67 2/3. Okey, lepas tu ganti pula S6. S6 ni kita dah pernah kira. Kita dah kira dekat soalan dekat soalan A2. Awak dah kira dah. Masa ke-6 dia dapat 72. So tadi kita nak dapatkan masa ke-7. Formulanya tadi modulus sebab kita takut ada yang negatif. Tolak dengan 72. Okey, jarak tadi mesti positif. Tapi kalau kita tolak ni dapat negatif. So moduluskan jawapan negatif awak tadi. So jawapannya akan jadi positif. Ataupun tak perlu letak meter. Okey, tak apa kalau yang ni awak tak berapa faham nanti cikgu akan ulang semula sebab kita tak sempat habis jugalah sebab dia ada sikit lagi So next week cikgu masih masuk bab ni untuk penutup lah Sebab awak ada lagi sikit bahagian macam ni. Sikit je lah pengamiran luas di bawah graf. Lepas tu kita akan tengok soalan-soalan yang penuh soalan penuh. So untuk next week insyaAllah hari apa? Nanti cikgu kena, sebab untuk dalam jangka masa hujung-hujung ni cikgu kena pergi klinik seminggu sekali. So memang ada kacau sikit lah waktu PDP kita.
Sebab cikgu dah last bulan ni seminggu sekali. So nanti cikgu inform balik lah macam mana Okay, so itu je dulu untuk hari ni. Untuk kerja rumah kejap lagi cikgu akan bagi tahu dalam grup. Boleh ke? So cikgu habis awal sikit lah ni. Mungkin awak nak dress sikit. Nak mandi ke? Rasa ramai tak mandi tu. Betul. Aduh. Sebab pagi kan sejuk tadi. Okay. So kita stop dulu. Nanti kerjanya cikgu akan bagi. Cuma ambil masa sehingga minggu depan lah. Sehingga ke kelas seterusnya. Okay. So jangan lupa isi kehadiran 30 berapa orang ni. 4 ke 35 tadi. Okay. Terima kasih untuk kelas hari ni. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okay.